Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Sebelum tu, adakah anak-anak semua sudah bersedia? Jika ya, jom kita belajar bersama-sama. Okey, sebelum tu, jom kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Okey, tajuk pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan bidang adab, iaitu adab berriyadhah. Okey, sebelum kita nak menerangkan lebih lanjut lagi tentang adab berriyadhah, jom kita tengok apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, harapan ustazah, murid-murid dapat menyatakan erti berriyadhah dan hukum terhadapnya dengan betul. Yang kedua, menyatakan hukum berriyadhah berpandukan dalil, nakli serta terjemahannya dengan tepat. Yang ketiga, murid dapat memberikan sekurang-kurangnya 3 adab berriyadhah yang menepati syarak. Okey. Seterusnya, okey, jom kita tengok apakah isi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, insyaAllah hari ini kita akan belajar maksud riyadhah. Okey, apa itu riyadhah? Kita akan tahu nanti. Yang kedua, kita akan tahu apakah hukum dan dalil riyadhah. Okey, boleh ke tak boleh kita nak berriyadhah ni? Yang ketiga, kita akan mempelajari adab-adab ketika berriyadhah. Dan keempat, kepentingan berriyadhah. Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey, kita tengok maksud riyadhah. Okey, apa itu riyadhah? Riyadhah ialah gerak badan senaman atau segala kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang untuk menyihatkan badan seperti bersenam, bermain dan berekreasi. Okey, ustazah ulang. Maksud riyadhah ialah gerak badan, senaman atau segala kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang untuk menyihatkan badan seperti bersenam, bermain dan berekreasi. Ustazah ulang sekali lagi. Apa itu maksud riyadhah? Riyadhah ialah gerak badan, senaman atau segala kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang untuk menyihatkan badan seperti bersenam, bermain dan berekreasi. Okey, boleh faham? Riyadhah maksud apa? Okey, maksudnya gerak badan ataupun mudah kita kata senaman. Okey. Okey, seterusnya kita tengok hukum berriyadhah. Apa hukum berriyadhah? Hukum berriyadhah adalah harus. Okey. Maksudnya harus ni apa? Harus ni kalau kita buat, kita dapat pahala. Jika kita tinggal, tidaklah berdosa. Tapi lebih baik kita buat. Okey, kita tengok dalil dia. Okey, dalil maksudnya bukti yang menguatkan bahawa mengatakan bahawa berriyadhah ini adalah dituntut oleh
Islam. Okey, kita tengok daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu juga boleh buka buku teks muka surat 169 untuk rujukan. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Okey, saya ulang kali lagi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Okey, sekali lagi saya ulang. Okey, kamu boleh baca sama-sama ustazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Rawahul Muslim. Okey, kita tengok apakah maksudnya. Maksudnya, orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang yang beriman yang lemah. Orang beriman yang kuat. Okey, orang beriman yang kuat lebih baik. Okey, Nabi kata lebih baik dan lebih disukai. Nabi sayang. Sayang oleh siapa? Sayang oleh Nabi, sayang oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Nah, maksudnya Allah suka, Allah sayang orang Islam, orang beriman yang kuat. Orang beriman yang suka melakukan aktiviti-aktiviti yang menyihatkan, Allah suka. Bukan ustazah kata, Nabi kata Allah suka. Maksudnya kita kenalah sayang diri kita, kita kena jaga diri kita. Kita boleh melakukan beberapa aktiviti yang boleh menyihatkan badan kita. Pilihlah mana-mana satu aktiviti yang kamu suka. Contoh kamu suka main bola sepak, kamu pilih aktiviti main bola sepak untuk dengan niat nak menyihatkan badan. Kita niat kata kita nak menyihatkan badan kerana Allah Ta'ala, kita dapat pahala. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kita tengok adab-adab beriadah. Okey, yang pertama, menjaga kebersihan. Kita mesti menjaga kebersihan. Bila kita nak beriadah, kita nak melakukan apa aktiviti, kita kena menjaga kebersihan. Sama ada tempat yang kita nak main ataupun pakaian kita. Seterusnya, menutup aurat. Selalu ustazah tekankan, menutup aurat ni penting kalau kita nak melakukan apa-apa aktiviti di luar kawasan rumah kita. Okey, senang saja untuk lelaki. Okey, apa batasan aurat dia? Yang kita dah belajar kan? Okey, lelaki daripada pusat hingga ke lutut, manakala perempuan daripada hujung rambut hingga ke kaki. Itu aurat. Jadi kita kena jaga. Kita mesti menutup aurat ketika hendak melakukan sebarang aktiviti. Seterusnya, memelihara semangat kesukanan. Adab dia, kita kena memelihara semangat kesukanan. Seterusnya, memilih kawasan yang sesuai dan selamat. Okey, kena cari tempat yang sesuai dan selamat. Contoh pergi padang permainan, padang sekolah, tempat yang selamat. Okey, seterusnya kita tengok menjauhi pembaziran. Tak boleh membazir. Membazir tu amalan syaitan. Seterusnya, menjauhi aktiviti yang mengandungi unsur judi dan rasuah. Apa dia ni? Unsur judi. Unsur judi maksudnya kalau kita buat sesuatu tu mendatangkan keuntungan atau kerugian. Contohnya, kalau kita nak main sesuatu benda, kita kata kalau saya menang, saya dapat duit tu. Kalau saya kalah, duit yang saya taruhkan tu kena bagi kat orang yang menang. Tu unsur judi. Dan rasuah. Contoh rasuah, kita nak memenangi sesuatu pertandingan, kita bagi tahu dekat penganjur ataupun pengadil, kita kata tolong list saya sebagai pemenang. Walaupun sebenarnya kita tak layak pun, tapi kita rasuah orang yang bertanggungjawab
supaya yang sepatutnya kita kalah jadi kita menang. Tu nama dia rasuah. Kita bayar duit kepada dia, rasuah. Tu perkara yang dilaknat oleh Allah SWT. Judi, rasuah ni memang dilarang sama sekali dalam agama kita. Tak boleh, berdosa besar. Okey, seterusnya tidak lupa mengingati Allah. Okey, apa benda pun kita buat, aktiviti apa yang kita lakukan, benda yang paling asas sekali kita kena pegang, tidak lupa mengingati Allah. Apa maksudnya? Tidak tinggal sembahyang. Tak tinggal sembahyang. Tutup aurat. Tu tidak lupa mengingati Allah lah. Sambil-sambil kita buat, kita dapat pahala. Pahala apa? Pahala tutup aurat, pahala tidak menjauhi aktiviti benda yang haram. Tu tidak lupa mengingati Allah. Okey, seterusnya. Kita tengok pula kepentingan adab beriadah. Okey, kepentingan dia. Okey, apa kepentingan dia? Sebab apa Nabi suka kita beriadah ni? Sebab apa Allah suruh kita beriadah? Sebab apa Allah sayang kat orang yang suka beriadah? Yang pertama, dapat menyihatkan badan. Okey, orang yang sihat badan ni dia dapat melakukan ibadah. Okey, seterusnya dihindari penyakit. Dapat terhindar daripada banyak penyakit. Orang sekarang ni banyak penyakit. Jaga-jaga. Keselamatan terjamin. Okey, keselamatan kita pun terjamin, kesihatan kita pun terjamin. Tidak melalaikan diri. Kepentingan beriadah ni jangan sampai melalaikan diri, tak ingat kat Allah, tak semayang apa semua, tak boleh. Jangan. Okey, seterusnya. Yang ni kita nak mendapat pahala. Okey, dapat pahala. Orang yang dapat pahala ni tempat dia kat mana? Tempat dia dekat syurga. Seterusnya, menguatkan iman. Kuat iman dia. Bila kita kuat, kita sihat, semakin bertambahlah iman kita kepada Allah SWT. Yang seterusnya, menghapuskan penipuan, pergaduhan dan rasuah. Macam Ustazah Abang tadi. Tak boleh ada unsur judi ataupun rasuah. Kita tak mau macam tu. Kepentingan adab beriadah ni. Seterusnya, mengukuhkan perpaduan. Maksudnya persahabatan kita lah. Kalau kita ada pencampuran dengan orang lain, maksudnya kita dapat mengukuhkan perpaduan ataupun mengeratkan silaturahim. Okey, boleh faham semua? Okey. Tugasan kamu pada hari ini, Ustazah nak kamu buat salin dalam buku AG2. Okey, kamu tulis balik apakah maksud riyadhah. Okey, Ustazah dah terang tadi kan, apakah maksud riyadhah. Okey, kamu tulis balik apakah maksud riyadhah. Kamu tulis balik maksud riyadhah ialah apa yang kita belajar tadi. Okey, seterusnya 2 saja Ustazah nak kamu buat. Seterusnya, okey, berikan 4 kesan tidak mengamalkan adab beriadah. Okey, yang ni kamu kena fikir. Okey, apakah kesan jika kamu tidak mengamalkan adab beriadah? Apa kesan dia? Contoh dia lah. Contoh yang pertama, kesan dia kamu buat nombor 1. Okey, badan menjadi lemah. Contoh kamu buat badan lemah. Contohlah, Ustaz bagi contoh. Kamu boleh tengok lagi rujuk buku teks. Okey, badan lemah. Okey, boleh? Okey, setakat itu saja. Ustazah sangat berharap kamu dapat menyiapkan aktiviti latihan yang Ustazah bagi. InsyaAllah. Siapa yang buat, tolong hantar ke Telegram kita untuk Ustazah rekod segala aktiviti yang kamu buat. InsyaAllah kalau kamu buat, Ustazah akan dapat menilai tahap pengetahuan kamu. InsyaAllah Ustazah doakan anak-anak semua dapat belajar dengan tenang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.